Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Adrika Chef Live, di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. Ya, uh, hari ini 23 Mac 2021, dan ini merupakan video pertama aku untuk tahun 2021 lah. Setelah lebih 3 bulan hiatus, berada dalam tempoh hiatus selama 3 bulan. Lebih 3 bulan, pada hari ini aku akan terbitkan video baru untuk tahun 2021. Dan mesti korang terkejut kenapa aku tunjuk muka dalam video ni, sebab ini adalah eksperimen sebenarnya. Ini adalah first eksperimen saya, di mana saya akan cuba buat video menggunakan webcam, dan insya-Allah video ni akan menjengah ke channel saya pada tarikh yang akan datang. So insya-Allah kalau eksperimen ni berjaya, dan video-video saya yang seterusnya saya akan buat guna webcam atau saya selang-selikan. Sebab sebelum ni aku record video guna phone. Jadi ini nak cuba bereksperimen sikit, sebab ada kawan-kawan booktube aku lain yang dah bereksperimen record video gunakan webcam, dan alhamdulillah video mereka masih lagi mendapat sambutan. Okay, so tanpa melengahkan masa, hari ni aku nak bicara, hari ni kita resensi buku lah. So seperti biasalah, kalau korang pergi ke channel aku ni, apa yang aku buat kalau aku akan bedah buku lah. So buku yang akan menjadi subjek pembedahan aku pada hari ini adalah buku ini. Semua boleh nampak tak? Boleh nampak buku ni buku apa? So tajuk buku ni, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, Memoir Luka Seorang Muslimah, karya Muhyiddin M. Dahlan. Okey, sebenarnya buku ni telah diulas secara ringkas oleh seorang sahabat aktivis aku, dan buku ni amat menarik lah. Menarik minat aku sehingga aku macam rasa nak cari-cari buku ni, dan alhamdulillah ada seorang kawan aku yang juga seorang penjual buku independen. Dia jual buku ni dan aku beli dengan dia, meskipun agak lama lah, lebih sebulan untuk sampai. So alhamdulillah buku ni dah sampai. Pada bulan Januari buku ni sampai di tangan aku, dan aku dah baca lah 2-3 kali. So video ni aku nak review sikit tentang buku ni. Tapi sebelum aku nak review lebih lanjut buku ni, izinkanlah aku mengenalkan serba sedikit siapa penulisnya. Penulis novel ni ialah Muhyiddin M. Dahlan. Di Indonesia beliau dikenali sebagai Gus Muh. Lahir tanggal 12 Mei 1978 di Sulawesi Tengah. Dan beliau mula menulis selepas era reformasi. Beliau mula menulis buku selepas era reformasi di Indonesia, lebih kurang tahun 1998 atau 99 gitu. Dan novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ni adalah novel beliau yang paling laris. Beliau sebenarnya pernah menulis beberapa buku lain, antaranya buku novel Terbang Bersama Cinta, novel Adam Hawa, dan novel Khabar Buruk Dari Langit. Selain novel juga, beliau ada menulis beberapa buah buku ilmiah, seperti satu buku ni menjadi kontroversi juga di Indonesia. Tajuknya Aku Mendakwa Buya Hamka Plagiat. Kalau korang nak tahu buku tu buku apa, kena baca sendirilah, sebab aku pun tak baca buku tu lagi. Dan korang boleh contact salah seorang member aku. Kebetulan ada seorang member aku yang jual buku tu.
Uh, buku ni okey, kita teruskan dengan sinopsis. Aku akan uraikan sikit sinopsis dia, sikit je. Sebab aku tak nak spoil lebih-lebih lah buku ni. Buku ni mengisahkan novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ni. Dia mengisahkan tentang seorang wanita, seorang mahasiswi bernama Nidah Kirani. Nidah Kirani ni merupakan seorang mahasiswi di sebuah universiti di Yogyakarta, dan dia lahir dalam keluarga yang kuat mengamalkan agama. Selepas ketika dia memasuki universiti, beliau telah bukan beliau dia telah didekati oleh seorang, dia tertarik dengan satu gerakan mahasiswa Islam dalam lingkungan universiti dia. Lalu dia memutuskan untuk menyertai gerakan tersebut selepas tertarik dengannya. Gerakan tu kemudiannya berkembang, dan dia Nidah Kirani sendiri mengamalkan hidupnya secara beragamalah, menjadi seorang yang religius, taat beragama secara kafah. Namun ketika dia berada dalam jemaah tersebut, dia merasa kecewa kerana idea-ideanya, kerana jemaah tersebut tidaklah seperti yang disangka olehnya pada awal-awal disertai jemaah tu. Kerana kecewa dengan jemaah Islam tersebut, dia meninggalkan, kemudian dia lari, kemudian dia mengisytiharkan dirinya keluar dari jemaah tersebut, dan akhirnya dia menjalani hidupnya sebagai seorang pelacur. Dia berbuat begitu kerana dia merasa bahawa kehidupan dia dapat termenuhi, dia rasa dia akan dapat menemui erti sebenar tentang hidup apabila dia menjadi pelacur. So begitulah sikit sinopsisnya tentang buku ni. Jadi apa yang menyebabkan buku ni terkenal sebenarnya? Buku ni mula dicetak pada tahun 2003, dan setakat kalau kita tengok pada bahagian permulaan, pada bahagian surat beranak buku ni, pada bahagian permulaannya, buku ni mula dicetak pada Oktober 2003, dan buku yang saya pegang ni, adalah cetakan ke-21 setakat November tahun 2020. Bayangkan, buku ni terlalu laris sehingga buku ni dicetak sebanyak 21 kali dalam tempoh 17 tahun. 21 kali dalam tempoh 17 tahun, bayangkan. Buku ni dah terlalu lama. Kalau rasanya kalau buku ni ala seorang manusia, dia mungkin dah habis SPM kat Malaysia ni. Tapi itulah, novel ni dia kekal laris sehingga sekarang, masih lagi dicetak, masih lagi dibaca, sebab kritikan yang ditampilkan oleh Muhyiddin M. Dahlan, Gusmo, dalam novel ni sangat kena. Punyalah hebat penceritaannya dalam novel ni, sehingga kan buku ni dikecam hebat oleh gerakan-gerakan Islam di seluruh Indonesia hari tu. Ada yang kata buku ni bawa pengaruh tak baik untuk masyarakat, misalnya. Ada lagi yang kata ada Zionis di balik penerbitan buku ni. Macam orang kata buruk macam-macam tentang buku ni. Padahal apa yang Muhyiddin M. Dahlan perkatakan sebenarnya itu adalah realiti. Dan tak semua orang mampu melihat realiti. Sebenarnya kalau korang tanya, sebab buku ni pernah menjadi bahan perbualan dalam kalangan sahabat-sahabat bukjuk aku, kerana dia orang sering tanya, sebab aku dalam tempoh 2-3 bulan ni memang asyik baca buku yang sama. Kenapa
Dia orang sering tanya, dia orang sering kata lah, balik-balik buku ni, apa yang istimewa sangat tentang buku ni? Sebab sebenarnya kalau korang nak tahulah kan, aku buka sikit lah tentang rahsia hidup aku ni. Nidah ni sama macam aku sebenarnya. Cuma aku tak jadi pelacur lah. Aku ada kerja yang halal. Alhamdulillah aku ada pekerjaan yang halal dan hasil daripada kerja tu dapat menampung kehidupan aku. Sebenarnya aku mengalami sebab aku sering mengulang baca buku ni sebab aku seakan-akan memahami perasaan Nidah Kirani, watak utama tu sendiri, Nidah Kirani tu. Sebab aku sendiri dah melaluinya. Aku adalah lulusan sekolah agama ya, tuan-tuan. Kalau para penontonnya nak tahu, sebenarnya saya ni adalah lulusan sekolah agama. Lulusan sekolah agama dan saya tak graduate. Dan saya lulusan sekolah agama. Kemudian saya belajar di sebuah universiti Islam di Malaysia, Universiti Awam saya belajar 5 tahun tapi saya tamat kursus tapi saya tak graduate. Sepanjang saya melalui tempoh tu lebih kurang 10 tahun lah selama saya menjalani tempoh tersebut, dari tahun 2008 sehingga 2018, saya sendiri dapat melihat apa yang diceritakan dalam Nidah Kirani itu sebenarnya saya dah lihat dalam hidup saya. Ya, tak nafikan benda ni berlaku. Dan apa yang cerita Nidah Kirani ni sama je. Dekat universiti saya dulu, universiti tempat aku belajar dulu, memang banyak gerakan mahasiswa Islam. Tapi bila, yelah luar nampak macam hebat lah diorang ni, tapi bila join dalam-dalam kita tahulah apa segala rahsia mereka di dalam selama ni. So memang aku kecewa lah. Memang start, meskipun aku yalah teruskan hidup aku kat sana, tapi aku rasa sakit hati apabila melihat realiti tu. Dan bila baca balik buku ni dan mengenangkan balik apa yang aku pernah nampak sebelum ni, aku rasa macam ya, memang aku dah rasa semua tu. Apa yang watak utama dalam novel ni, rasa semua aku dah rasa macam mana dikecewakan. Tapi aku tak sampai jadi pelacur lah. Dan benda ni sebenarnya berlaku ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita ingat muslimah yang anda nampak bertudung labuh dekat universiti, dekat kampus anda tu, sebenarnya mereka tak seperti itu. Zahirnya nampak seperti itu, tapi di dalam kampus nampak seperti itu, tapi di luar kita tak tahu. Kita tak tahu hidup mereka macam mana. Hidup manusia siapa tahu kan. Macam-macam boleh berlaku. Tapi Nidah ni kalau kita tengok, Nidah ni dia jadi pelacur bukan sebab nak duit sebenarnya. Duit tu soal kedua bagi watak utama dalam cerita ni. Benda yang menjadi persoalan utama dalam novel Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur ni ialah betapa dia melacurkan dirinya itu sebagai satu manifestasi kekecewaannya terhadap Tuhan. Dia anggap Tuhan ni macam tak adil. Meskipun kita tahu Tuhan tu maha adil, tapi dia menganggap sendiri Tuhan tu dalam soal mengaturkan kejadian alam, mengaturkan kehidupan manusia dan haiwan di muka bumi ni, dia berlaku tak adil. Dan banyak quote dalam buku ni sebenarnya yang menarik perhatian aku, yang membuka kepala aku, memang membuatkan aku berfikir panjang lah. Buku ni memang, walaupun dia novel, tapi dia ada sedikit pendekatan falsafah sikit. Dia buatkan, bila baca satu bab ataupun satu muka surat, aku kata untuk macam dah fikir panjang. Padahal ni novel. Padahal ni sebenarnya novel.
Dan setahu aku benda yang tak ramai penulis yang sanggup berbuat begitu. Hanya ada beberapa saja. Itu pun mereka tu dari zaman dahulu lah. Zaman kita sekarang ni macam ada tapi tak berapa sangat. Dan Gus Moh adalah antara orang yang berjaya menulis novel yang bagi aku sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus untuk buat korang fikir panjang. Tetapi ada orang menasihatkan, aku ada tanya beberapa orang dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter. Diorang kata buku ni untuk bacaan awal remaja memang tak digalakkan. Sebab sebab dalam buku ni banyak kata-kata yang amat meragukan. Memang banyak kata-kata yang meragukan. Banyak macam quote yang menggugah jiwa tu sendiri, sehingga kan ia dapat menimbulkan keraguan-raguan dalam jiwa manusia. So untuk wrap up aku punya video kali ni, aku boleh katakan yang novel ni seperti yang diperkatakan oleh sahabat aktivis aku, buku ni memang memberi macam a little bit of insight lah bagi tentang kehidupan ni sebenarnya, tentang realiti kehidupan. Sebab tak ramai orang yang dapat melihat realiti, dan jika mereka melihat realiti, mereka seboleh-bolehnya tidak mahu menafikannya sebab mereka tak mahu angan-angan mereka musnah. So ramai orang yang rasa terpukul dengan buku ni dan akhirnya meluahkan maki hamun terhadap penulis. Sebenarnya penulis pun tidak kisah dengan buku ni, tidak kisah dengan apa yang ditulis, sebab apa yang diceritakan ni adalah reality. It's a reality. Meskipun dia fictionalize kan, tapi ia masih reality. Apa yang berlaku pada Nidah Kirani dalam novel Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur ni sebenarnya memang berlaku dekat dunia nyata, dan buku ni hanya menceritakannya saja semula. Dan buku ni aku berani kata buku ni antara novel yang membuatkan aku berfikir panjang. Sangat baguslah buku ni. Sebab tak heranlah kenapa buku ni dicetak sebanyak 21 kali dalam tempoh 17 ke 18 tahun. So memang baguslah. Memang aku kata buku ni amat bagus, dan kalau korang nak mendapatkan, jika korang rasa nak macam mencari arah tuju hidup macam mana, cari mana arah tuju, kau rasa kalau kau baca novel ni, kau punya perasaan tu mesti akan jadi lain. Memang aku tak boleh nak kata kat sini lah, memang tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan buku ni setepatnya. Novel ni memang sesuai dibaca untuk semua kalangan, kepada semua golongan. Tetapi itulah, sebelum korang baca, pastikan korang membuka akal fikiran dulu sebab kalau korang baca buku ni dengan akal fikiran yang tertutup, korang pasti akan memaki hamun penulis, memaki hamun tentang apa yang ditulis dalam buku ni, sedangkan apa yang disampaikan adalah part of realiti kehidupan, sebahagian daripada realiti hidup. Okey, jadi sebagai menutup video ni, aku ingin membacakanlah salah satu petikan kata-kata Nidah Kirani dalam novel ni yang mungkin korang akan terfikir untuk buatkan korang rasa terfikir lah. So izinkan saya membaca sebagai petikan novel ni. Tuhan, kenapa aku kau perlakukan seperti ini? Kamu tahu betapa aku bersungguh-sungguh berniat untuk menjadi hamba. Lihatkah kau apa yang kulakukan selama ini?
aku telah berinfak sedemikian banyak, bahkan lebih besar dari yang lain-lain di jalan yang kau redai. Kalau malam aku dirikan salat, itu semua kutujukan untuk mengabdi kepadamu semata. Namun mengapa itu semua harus berhujung dengan kekecewaan? Lalu bagaimana aku bisa meyakini Tuhan yang menyiksa begini? Yang tidak bisa kufikir, hanya aku yang dipaksa-paksa untuk bersabar dan terus bersabar, entah sampai kapan batasnya. Betapa mudahnya seseorang manusia disalahkan oleh sesamanya atas nama yang di atas, yakni Tuhan. Aku rasakan seolah-olah semua pengabdian yang telah kuberi dibuang begitu saja olehnya. Sungguh aku sangat kecewa. Tidak hanya kecewa tapi patah hati. Patah hati dengan kuasa Tuhan yang mempermainkan aku. Aku dengan semena-mena dijadikannya pion permainannya. Duh, nafas ini, paruh hampa ini, begitu sesak sekali. Akukah yang hidup dengan hirupan nafas yang berasal dari pori-pori kehidupan yang penuh tragedi ini? So, itu sajalah petikan daripada novel ni yang aku dapat ceritakan pada penonton korang semua. So, kalau korang nak baca buku penuhnya, korang boleh beli. Korang boleh cari mana-mana penjual buku yang sanggup menjual buku ni. Dan bila korang nak beli, bacalah dengan kepala dan pemikiran yang terbuka. Supaya korang dapat memahami realiti kehidupan. So, setakat itu sajalah review buku untuk minggu ni. Dan terima kasih kerana menyokong Adhika Chef Life. Terima kasih kerana menyokong channel YouTube Adhika Chef Life selama ni. Dan insyaAllah selepas akan datang, pada masa yang akan datang, akan lebih banyak lagi video yang aku akan buat untuk korang semua. So, setakat ni saja terlebih dahulu. So, this is Adhika Amirul signing off.